Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersambung balik kelas kita untuk part 2 Measure of Position dalam chapter 3. So hari ini kita akan tengok secara dalam apakah itu yang kita masukkan sebagai measure of position di sini. So di sini semalam ya kita dah belajar on central tendency. So itu merujuk kepada mean median mode. Central tendency merujuk kepada mean median mode. So hari ini kita akan tengok untuk position pula. Apa yang kita katakan sebagai position. So sini untuk position kita ada quartile, interquartile range dan juga stem and leaf. Saya percaya stem and leaf ni you semua dah pernah dengar dalam topik yang sebelumnya. Okey. Untuk kuartal di sini ianya merujuk kepada data yang kita bahagikan kepada 4 bahagian. Ya, dia macam kuarter ya, kuarter. Kalau kuarter di sini tengok kalau makan Pizza Hut, lama tak makan Pizza Hut, okey. Pizza Hut. Oh, Pizza Hut macam tu. Boleh lah. Sini kuartal merujuk kepada data yang kita bahagikan kepada 4 bahagian. Tapi ada syaratnya, data itu harus disusun dahulu. Rank data set dan kemudiannya ianya barulah dipecahkan kepada 4 equal parts di sini. So contohnya di sini ya. Tengoklah 2, 5, 6, contohlah ya. 7, 9, 11. Okey. 15 dan 16. Ini kita susun dalam bentuk menaik lah sini ya. So sini kalau kita katakan sebagai 4 equal parts, so maksudnya 1, 2, 3, 4. Ada 2 sini dan ada 2. Maksudnya sama saja bilangan datanya di dalam setiap satu bahagian. So sini kita ada 3 measures yang boleh kita rujuk kepada pembahagian 4 bahagian sama, iaitu kita namakan sebagai first quartile adalah merujuk kepada yang pertama di sini. Di sini pula merujuk kepada kuartal kedua dan di sini pula merujuk kepada kuartal ketiga. So tengok ya. You tengok kuartal kedua ni sebenarnya merujuk kepada benda yang sama macam median. Kuartal kedua sama je dengan median kerana dia berada di tengah-tengah. Sini ya. Okey, untuk lebih menjelaskan apakah itu kuartal di sini. So ini kuartal ni, kuartal pertama, kuartal kedua, kuartal ketiga. Sini ya. Kuartal pertama, kuartal kedua, kuartal ketiga. So di sini di mana 25% data di sini ya. 25% daripada data yang kita ada di sini, 25% daripada data yang kita ada di sini adalah merujuk kepada kurang daripada 5. 50% data ini berada kurang daripada 7 dan 75% adalah berada kurang daripada 11. Kenapa 75? 25, 25, 25. 75 di sini. Okey. Untuk ungroup data, macam mana kita nak cari kuartal pertama dan kuartal ketiga di sini? Macam mana nak cari? So, step yang pertama, kita kena arrange data according to the ascending order. Maksudnya dalam susunan menaik. Mula-mula susun dahulu ya. Kemudian barulah kita cari position dia, kedudukannya di mana. Di mana position of Q1 saya katakan tadi dibahagi 4 kan. Jadi N plus 1 berapa bilangan data campur 1 bahagi 4. Untuk position yang kedua pula dia adalah sebab dia separuh N campur 1 bahagi 2. Dan position ketiga, so ini salah ya adik manis. Position ketiga adalah 3/4 darab N campur 1. Kenapa 3/4? Kerana dia adalah 75% di sini, iaitu 3 bahagi 4. Ya. Dan seterusnya barulah kita cari kedudukan mana quarter 1, quarter 2 dan quarter 3 di sini. Untuk example di sini kita tengok data ini adalah data yang ungroup.
Jadi apa yang kita kena buat? Yang pertama adalah we have to arrange the data di sini. Okay. Kan? Arrange data tersebut dalam susunan menaik di sini. Dalam susunan menaik. Kemudian yang kedua, kita kena determine the position of Q1, Q2 dan Q3 di sini. So sini ya, Q1, macam mana nak determine Q1? Position dia dulu. So di sini adalah N campur 1 bahagi 4. Kita ingat lagi, N campur 1 bahagi 4. So jumlah kat sini data adalah 2, 4, 6, 8. 8 campur 1 bahagi 4 adalah di kedudukan nombor 2.25. Ini kedudukan pertama. Ini kedudukan kedua. Dia berada di 2.25. So tengok kedudukan yang kedua adalah 59. Jadi 2.25 dekat sinilah. Di antara 61 dan 59. Jadi 61 tolak 59 darab 0.25. Sebab apa? Kedudukan yang kita nak adalah 0.25. So kita akan dapat nilai ini. Okey. Seterusnya untuk kuartal ketiga pula. Kuartal ketiga juga dikenali sebagai upper kuartal dan first kuartal dikenali sebagai lower kuartal. So sini untuk kedudukan yang ketiga, so kita tengok dia adalah 3/4 N plus 1. N plus 1. Jadi N adalah 8. 8 campur 1, 9. 9 darab 3/4 adalah 6.75. So 6.75. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So nombor 6, ni 6. 6.75. So kat sini di antara sini dan sini. Jadi sama juga 80 campur 83 tolak 80 darab dengan 0.75. Kita merujuklah kat sini. Katakanlah dekat sini 0.5 dan sekarang kita darablah dengan 0.5. So tak masalah. So kita akan dapat 82.25. So ini adalah contoh. Ni dah lama lah ni. You dah lahir kot agaknya. Tapi baru kecil sangat lah. So di sini dia ada bagi data. Mula-mula kita kena susun dahulu. Arrange dulu. Step yang pertama, arrange in order. Walah tulisan memang cantik. 2, determine position. Okay, dia nak kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3. Dia nak 3 tu nah. Kemudian barulah nilainya apa. Dan gitu. Boleh nah. Itu cara dia. Untuk group data pula, dia sebenarnya boleh didapati daripada dua cara. Satu gunakan formula, satu gunakan algebra. Formula ni, ingat lagi tadi saya katakan kuartal kedua merujuk kepada median. Kuartal kedua merujuk kepada median. Jadi formulanya pun lebih kurang macam median. So sini ini tak payahlah, ini cantik sangat formula-formula ni. Nanti hang pening, aku pun pening. So sini determine lower and upper quartile. So di sini merujuk pada lower, jangan terkejut pula lower benda pula ni. Kuartal 1 dan ini merujuk kepada kuartal 3. Cantik sikit boleh? Okey, kuartal 3. So sini apa yang kita kena buat? Kita kena determine dia punya cumulative frequency dulu. Macam mana nak kira jumlah frekuensi terkumpul. So ini 2. So kita tulis ini 2. 2 campur 5, 7. Gitu tau. 2 campur 5, 7. 7 campur 12, 19. 19 campur 17, 36. 36 campur 14, 50. Macam itu. Jadi, kita tengok untuk kuartal 1, bertenang, positionnya kat sini tak payah susun lah sebab dia bukan group tau. Dia bukan ungroup, dia group. Dia tak payahlah gigih nak susun di sini. Gigih lah weh. So sini position Q1 dulu adalah N plus 1 bahagi 4. Sila. N bahagi 4. Tadi N campur 1 kan? Okey, kalau ungroup dia N plus 1 bahagi 4. Tapi kalau
Group, macam ni nak tulis G pun tak tahu. Maaf lah ya. Okay, cantik weh. Sama dengan N bahagi 4. Dia tak adalah campur satu. Itu perbezaannya. Group dengan ungroup. Kalau group tak payah gigih nak bagi. Campur satu. So, kalau untuk group, positionnya adalah N bahagi 4. So, N dia 50. 50 bahagi 4 dia manis. Berapa? Tak tahu. 50 bagi 4. Itulah jumlahnya. So, tengoklah dekat sini. 50 bahagi 4 is somewhere... apa? Itu je lah kau kat sinilah. Sinilah kawasan ni. Okay. So, sini ingat balik macam median. Ini tolak ini. Ingat lah. 50 per 4. So, itu apa ni? 50 bagi 4 tu nilainya. Tolak dengan 7 bahagi 12. Darab selang di sini. Dan juga campur dengan lower quarter. Iaitu 102.5. Kenapa dia 102.5? Hang tengok kat sini ada gap. Kalau ada gap, kita kena ambil yang close the gap tu lah. 102.5. So, sama juga tu kuartal 3. Kuartal 3 adalah 50 darab 3 per 4. So, nilainya di sini. So, nilai yang 50 darab 3 per 4 tu, tolakkan dengan 36. Bagi 14. Darabkan selangnya di sini. Dan campurkan dengan 112.5 di sini. So, itu adalah macam mana kita nak dapat kuartal 1 dan kuartal 3 di sini. Sama juga ya, konsep yang sama jika kita untuk mencari median di sini. Okey. Untuk ogive tak masalah, sama juga. Mula-mula we have to determine the position of Q1 dan Q2, Q3. Kemudian kita lukis. Draw a horizontal line. Maksudnya draw garis lurus gini. Garis tegak. Kemudian drop. Itu turun ke bawah. Gini. Okay, contoh. Positionnya adalah pada 12.5. Position untuk kuartal pertama. So, kuartal pertama 12.5. Dekat sini kena pakai kita graf lah. Dia manis. Tu tengok lah. Allah, ke mana ke jatuh ni. Lepas tu ni turun ke bawah. Itu yang saya katakan drop sini. Maaf lah pen saya ni hypersensitive pun tak tahu. So, seterusnya ini adalah 37.5. So, ini 37.5 garis adik manis. Lepas tu turun ke bawah. Bila nak turun tu? Adalah apabila dia kena dengan garisan ogive di sini. Bila kena garisan ogive, turun bawah. Okey. Interquartile range. Interquartile range. Range ni julat. Julat lah. Kalau orang Melayu kata julat. Julat adalah perbezaan nilai the highest values, nilai besar, nilai tertinggi, the highest values, minus the lowest value. Lowest values yang terkecil hari sini. So, contohnya kalau dekat dalam kelas tu, yang nilai CGPA yang paling tinggi adalah 4. Tolak yang paling rendah, kerik-kerik adalah 2.5 lah. Ada lagi tak? So, sini dia adalah 1.5. So, itulah julat dia. Julat adalah perbezaan nilai the highest values minus the lowest value. So, di sini interquartile range. So, inilah. Kuartal 3 tolak dengan kuartal, maaflah. Mana kau nak pergi? Kuartal 3 tolak kuartal 1. Kena ingat kuartal 3 besar kan? Kuartal 3 tolaklah dengan kuartal 1. Range adalah part besar tolak kecil. Interquartile di antara kuartal adalah 90, kuartal 3 tolak kuartal 1. Gitu. Seterusnya kita ada box and whisker. Box and whisker. Tadi slide tulis stem and leaf ke tenang. So, ini sebenarnya dia adalah box and whisker. Tak masalah, dia adalah merujuk kepada yang ini nilai minimum. Di sini adalah nilai maksimum. Mana nilai maksimum? So, sini kita tengok lah. So, yang tengah-tengah ni merujuk kepada kuartal pertama, kuartal kedua dan kuartal ketiga. Okey. So, di sini banyaknya data. So, di sini apa yang kita buat? Kena susun dulu data dalam ascending order. So, daripada kecil 5, paling besar lah 29. Jadi, kita lukis lah. Kat sini, ni nombor 5, paling besar. Paling ni adalah 29. Ni ikut scale lah ya. Ikut scale.
Dah ketiga ni, 5. Okay. Tak tahu kenapa dia goyang-goyang, you know. So, first quartile lah 12. So, sini 12. Median, tengah-tengah, 15. Dan third quartile, 19. Jadi, yang ini, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kita sambungkan nilai tersebut. Dan untuk maksimum dan minimum, kita jadikan dia sebagai misai. Yang itu yang kita namakan sebagai box and whisker. So, ini box, whisker, misai. Misai lah. Dia macam kucing sebenarnya. Macam kucing. Misai kucing. Macam itulah. Ya, macam misai kucing. Okay, so ini sama juga. Jika kita tengok apa kegunaan box and whisker, kalau you tengok mana kembang kat sini. Ini kembang kan? So, ingat tak lagi? Maaflah. So, sini adalah kawasan yang paling lebar sini. So, sebenarnya lantainya akan jatuh kepada belah kanan. Ataupun positively skewed distribution. So, itu nanti kita akan belajar lah di sini. So, sini box and whisker can also be drawn vertically. Maksudnya daripada dia gini, horizontally, boleh jugalah kita akan lukis gini. Okay, sekejap nah. Hebat sangat ni. Tapi ni dah macam picagari sangat. Ini adalah ke bawah sikit, nampak comel sikit lah. Yang ini nampak macam picagari sangat. Takut pula aku. Okay, here all for today. So, hope you enjoy. Lawak-lawak yang tak berapa nak lawak. So, nanti kita akan buat some revision on all tutorial here. Okay, thank you.